Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Parlimen Datuk Taqiyuddin Hassan memaklumkan semua ahli parlimen daripada kerajaan yang tidak dilantik sebagai menteri dan timbalan menteri akan dilantik mempengerusikan agensi dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Menurut Taqiyuddin, secara umumnya setiap jawatan itu bergantung kepada undang-undang mengikut kementerian masing-masing. Katanya ada agensi atau GLC yang mana pengurusinya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan ada lantikan yang dibuat oleh menteri berkaitan. Namun menurutnya untuk penyelarasan semua cadangan lantikan pengurusi GLC mesti mendapat persetujuan daripada Perdana Menteri. Beberapa sektor yang dibenarkan beroperasi sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP Fasa 3 termasuk kedai gunting rambut bukan secara automatik. Sebaliknya, mereka perlu membuat permohonan kepada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri terlebih dahulu. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kelulusan sama ada sesebuah kedai gunting rambut boleh beroperasi atau tidak selepas permohonan mereka dihantar hanya akan diputuskan oleh kementerian tersebut. Beliau berkata demikian sebagai respon terhadap soalan pemberita berhubung reaksi rakyat termasuk perusahaan kedai gunting rambut yang tidak bersetuju dengan kelonggaran beroperasi kerana isu penjarakan sosial dalam memutuskan rantaian COVID-19. Jumlah kes pesakit COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge di negara ini meningkat kepada 2,108 kes atau 45% daripada jumlah keseluruhan kes direkodkan setakat semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata jumlah itu selepas terdapat 113 kes baru yang telah pulih dilaporkan. Mengulas lanjut, Nur Hisham berkata setelah kes kumulatif ditolak dengan kes discharge dan kematian, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 2,499 kes. Sementara itu, dalam perkembangan sama, Nur Hisham turut memaklumkan terdapat 3 lagi kes kematian baru dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif kes kematian meningkat kepada 76 kes. Seorang bapa menampar 2 anak selepas berang anak sulungnya tidak mahu membuat semakan sama ada wang bantuan sudah diterima atau belum. Perbuatan itu menyebabkan dia dijatuhi hukuman penjara 6 bulan oleh Mahkamah Majistret di Kuala Terengganu selepas mengaku bersalah 2 pertuduhan dibacakan jurubahasa. Berdasarkan pertuduhan, lelaki itu didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap anak sulungnya berusia 17 tahun pada 3 Mac lalu dan anak bongsunya berusia 4 tahun pada 26 Mac lalu. Tertuduh turut didakwa memiliki senjata tiruan iaitu selaras senapang angin sepanjang lebih 1 meter di dalam rumah tersebut pada jam 9 malam 3 Mac lalu. Bahri mengubah suai tempat letak kereta menjadi pusat rawatan sementara untuk pesakit COVID-19, menempatkan unit ICU dilengkapi alat bantuan pernafasan siap dalam masa seminggu. Tempat letak kereta yang terletak di tingkat 3 Hospital Tentera Bahrain itu dilengkapi 130 katil. Presiden Majlis Tertinggi Kesihatan SCH Dr. Syed Muhammad Abdullah Al-Khalifa berkata unit itu dilengkapi peralatan terbaik dan mengikut piawaian ditetapkan kerajaan dalam bidang kesihatan. Teruskan menyumbang ke tabung bantuan frontliner COVID-19 sinar harian bagi membantu barisan hadapan negara dalam menghadapi wabak COVID-19 dan kekal setia bersama sinar harian untuk mengikuti perkembangan isu semasa dalam serta luar negara di portal Facebook, Instagram dan juga Twitter dan terus kekal bersama kami dalam kempen #JanganPutusAsaMalaysia.